Selamat sejahtera semua. Okey, hari ni saya nak terangkan macam mana cara kita nak buat gambar menggunakan satu pelayar web yang kita panggil Photovia. Okey. Photovia ni merupakan satu platform yang dinamakan sebagai foto online editor yang membolehkan kita mengedit gambar secara online. Macam contoh kita nak ubah format gambar tu daripada JPEG, JPG kepada PNG atau BMP kepada PNG. Banyak lagi lah kita boleh tukar. Okey, selain daripada tu kita boleh juga mixkan beberapa keping gambar menggunakan layer. Macam kita belajar Adobe Photoshop tu. Okey, tapi ni kita gunakan di laman web. Nama dia Photovia. Kita type photovia.com. Okey, enter. Okey. So ini dia paparan photovia.com. Sebelum kita belajar lebih detail bagaimana kita nak gabungkan beberapa keping gambar, kita kena tahu dulu macam mana kita nak create kita punya canvas. Canvas tu macam kita nak buat satu lukisan, kita kena ada satu tapak kan. Itu kita panggil canvas kan. Macam tu juga bila kita nak buat gabungan beberapa gambar background untuk menghasilkan gambar yang baru. Macam tu. Okey, so yang pertama kita kena klik file. Kemudian kita pergi dekat new. Okey, kita akan nampak dia tulis kat situ name new project. Ni ibaratnya macam projek kita lah. Kita nak buat satu projek baru. Kita sebutlah sebagai projek. Senang. Saya akan sebut ni sebagai projek. Okey, projek kita letak contoh saya nak buat nama dia wallpaper lilo. Sebab saya nak gunakan wallpaper lilo. Sebab saya nak gunakan Lilo Stitch sebagai saya punya gambar. Ini merupakan ruangan pilihan untuk kita pilih saiz bagi canvas kita, iaitu dari segi tinggi dan lebar. Width ni bermaksud lebar, height ni bermaksud tinggi. Untuk buat saiz canvas ni, kita diberi dua pilihan, iaitu sama ada kita pilih canvas yang telah disediakan ataupun kita buat sendiri, iaitu custom. Okey, kalau yang dia dah sediakan, kita boleh tengok dekat bawah ni. Ada beberapa contoh, selalunya dia ada bagilah beberapa saiz. Dekat sini dia ada tulis FB, Instagram. Ini bermakna Photovia ni kita boleh gunakan juga untuk kita nak buat gambar untuk sosial media kita. Sosial media kita contohnya FB, Instagram, YouTube cover, YouTube profile. Dia dah bagi dah saiz siap, senang. Okey, tapi kali ni kita nak belajar dengan custom. Maksudnya kita ubah. Kita nak ikut saiz kita sendiri. Okey. Lepas tu ada satu lagi ni dekat sini pilihan ni. Kalau kita tengok ada persen milimeter, inci. Inci, pixel. Tapi hari ni kita nak belajar menggunakan pixel. Okey. Ada pilihan lain lah. Kita boleh guna inch. Inch ni maksud inci, milimeter, persen. Percentage dia berapa. Setiap satu tu lain dia punya resolution dia. Bila kita pilih custom ni, dia akan beritahu DPI dia siap-siap. Okay, tapi hari ni saya nak buat 1500 saiz dia, ataupun 1600 lah, lebar sikit, dengan darab 700. Okay. Kemudian dekat background ni, kita nak jadikan kita punya tapak canvas belakang tu ada beberapa pilihan. Yang pertama white, black, transparent dan juga background biasa. Kita boleh pilih lah.
So saya nak pilih white. Okay, bila kita klik saja button create, automatic akan keluarlah canvas. Okay, satu lagi perkara asas yang kita kena belajar adalah layer. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah layer yang pertama. Bila kita nak tambah layer, kita boleh pergi dekat sini. Tapi sekarang ni konsepnya saya nak pakai cara drag and drop. Bila kita drag and drop, akan automatic keluar layer. Okay. Bila dah siap satu tapak untuk kita nak buat gambar ni, langkah yang pertama, kemudian kita terus ke langkah yang kedua, iaitu mencari gambar. Okay, mencari gambar. Sekarang ni saya nak guna tema Lilo and Stitch tu. So kita cari Lilo and Stitch ni, pergi dekat image, Lilo and Stitch. Okay, so keluar macam ni. Okay, sebelum lagi satu, saya galakkan cari gambar yang berformat PNG. Kenapa? Bila kita gunakan format PNG, selalunya format PNG ni background belakang dia dah tak ada. Bila background belakang dia dah tak ada, kita dah kurangkan satu langkah. Kita dah skipkan satu langkah. Kalau tak, kita kena buang dulu background tu sebab kita nak guna background baru. Faham Okey. Sekarang ni contohnya saya cari beberapa gambar yang sesuai untuk saya nak gunakan. Ada banyak pilihan. Saya dah save gambar Lilo ni dan Stitch ni dalam satu folder. Saya dah pilih beberapa gambar yang sesuai. Okey. Jadinya langkah yang seterusnya adalah mencari background. Okey, background saya nak guna purple background. So saya nak guna purple background. Purple background. Okay. Okay, purple background ni pula kita cari yang bersaiz tinggi, resolusi tinggi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita pilih gambar yang beresolusi tinggi ni, pikselnya tak pecah. Kalau kita pilih yang kecil-kecil ni, nanti bila kita nak buat gambarnya jadi tak menarik sikit lah, kabur belakang dia tu. So kita cuba pilih, cari beberapa keping macam ni dia punya saiz tinggi Okay, kalau boleh saya pun nak guna PNG juga. Saya pilih cari yang tinggi sikit dia punya. Okey, yang ini boleh. So saya save. Okey, saya juga dah pilih beberapa keping background dalam warna purple ni, yang bersaiz yang berformat JPG ni. Okay, saya dah pilih beberapa keping background color purple. Okey, kita tengok kita boleh guna color yang purple yang mana yang sesuai. Saya sarankan kita cari beberapa keping gambar dulu, kemudian baru kita set up untuk buat kita punya gambar baru untuk wallpaper ataupun untuk background, apa-apa sajalah gambar yang kita nak buat untuk kita punya projek. Okey, dah siap cari gambar, dah siap cari background, kita kena cari satu lagi iaitu teks. Teks ni kita boleh buat juga dekat satu player web. Sebenarnya ada banyak lagi player web lain, tapi saya gunakan Cool Text. Saya suka gunakan Cool Text ni sebab banyak pilihan kat sini. Ada, kalau kamu ada player web yang lain yang kamu boleh gunakan untuk buat teks yang berbeza, kamu boleh gunakan. Okay, saya lebih pilih Cool Text sebab Cool Text ni dia ada yang
animated, ada yang biasa. Sekarang ni saya nak guna perkataan yang menggunakan font ni. Saya rasa kalau saya pilih yang ini mungkin tak sesuai sebab background colournya purple. Yang ini tulisan pun purple. So saya rasa kita kena tukar lah. Kita cuba cari background warna lain yang sesuai. Okey, mungkin warna pink. Kita dah siap ni. Kita pergi dekat kita punya layar web Photopea tadi. Sekarang ni kita kecilkan dulu folder ni. Lepas tu kita drag and drop. Cuba yang ini dulu lah. Bila kita drag ke sini, kalau kita perasan ada kotak-kotak dekat sini kan. Kotak-kotak ni bermaksud kita boleh besarkan dan kecilkan kita punya saiz. Okay, saya tak nak ada yang kat tepi ni, jadi saya besarkan sikit ke belakang supaya dia di luar canvas. Okay, bila kita dah setuju dengan apa yang kita dah letakkan ni, kita pergi dekat tanda right dengan tanda pangkal ni, kita boleh pilih right, confirm. Okay, so bila dah macam ni, kalau awak perasan dekat kotak ni masih ada, dekat atas ni ada nampak tak transform control. Okay, ni kita boleh klik di sini. Transform control ni dia punya yang tempat control dia tu hilang. Bila klik balik dia muncul. Okay, satu lagi, kalau kamu perasan, bila kita drag and drop background ni akan muncul layer yang baru. So ada dua cara untuk kita buat layer. Yang pertama, kita create layer. Kita klik dekat new layer ni, kemudian layer akan muncul. Ataupun dengan cara kita drag drop gambar-gambar baru dan automatic layer akan terpapar dekat tepi ni. Dan kenapa layer ni penting? Sebab bila kita edit dekat layer yang berbeza, so layer-layer lain tak akan terkesan dengan yang kita edit tu. Ini bagusnya bila kita edit di layer yang berbeza, supaya bila kita tak nak layer yang satu tu, kita boleh delete je. Right click, kita delete je. So automatic layer tu akan terhapus. Jadi kita tak perlu susah-susah nak buat satu layer, maksudnya kita buat satu layer yang sama dalam satu layer yang sama, dan semuanya akan terhapus bila kita delete dalam satu layer tu. Apa yang kita buat dari awal sampai habis tu semua hilang. Itu perbezaannya bila kita guna dalam banyak layer. Okay, seterusnya dah pilih background ni. Okay, saya nak besarkan sikit lah love ni. Saya tarik sikit. Love tu akan nampak tinggi sikit lah. Okay. Lepas tu kita pergi dekat yang seterusnya untuk gambar. Okay, untuk gambar Lilo Stitch tadi, pergi dekat folder yang kamu simpan lah. Folder kamu tu, cari yang mana yang sesuai. Okay, saya nak pilih gambar ni lah. Saya drag. Okay, automatic gambar tu masuk ke dalam. Dengan ada tanda ni, kita boleh adjust untuk besar atau kecilkan. Okay, lepas tu ni akan keluar juga dekat bahagian layer, satu layer baru untuk gambar Stitch ni. Okay, seterusnya saya akan pilih gambar Lilo pula. Saya nak ambil color yang ini. Okey. Untuk gambar Lilo pun tak ada background di belakang. Jadi bila kita guna PNG, inilah kelebihannya. Kita tak perlu lagi nak edit untuk buang background dekat belakang tu. Saya nak buat dekat tengah-tengah ni kosong, jadi saya letak objek
Lilo dan Stitch ni di ujung kiri, penjuru kiri dan kanan. Okey, lagi satu, bila kita nak ubah kedudukan sesuatu objek, kita perlu klik dulu pada layer. Ini maksudnya tadi, bila kita nak ubah sesuatu objek atau sesuatu teks atau sesuatu apa saja image, kita perlu klik pada layer. Barulah kita boleh ubah kedudukan. Okey, bila kita dah puas hati dengan kedudukan objek tu, kita bolehlah hilangkan transform control ni untuk lihat hasilnya. Okey, macam ni hasil dia. Okey, seterusnya tadi untuk teks. Untuk teks pula, kita belum buat lagi kita punya tajuk kan. Okey, tadi saya kata saya nak pilih yang ini untuk saya punya tajuk dekat atas tu. Okey, contohnya saya nak buat tajuk sistem penilaian murid. Okey, macam mana kita nak dapatkan hasil perkataan yang kita dah edit ni? Kita pergi dekat button download. Automatic perkataan sistem penilaian murid ni, kita boleh nampak kat mana. Kita pergilah dekat bahagian folder download. Kita akan nampak paparan ni. Untuk kita nak edit perkataan baru, kita pergi dekat button edit. Kemudian kita boleh pilih lah pula. Kita nak pilih semula kita punya jenis style untuk bagi teks. Ni saya buat untuk paparan tajuk bagi mata pelajaran sains darjah 4 contohnya. Okay, bila dah siap, kita boleh juga cuba lagi supaya kita ada pelbagai pilihan. Kita nak tengok nanti hasilnya dan juga buat pembandingan yang mana yang terbaik. Lepas tu kita boleh pilih. Okay, so kita pergilah semula dekat kita punya pelayar web tadi, Photopea ni, untuk kita buat cara yang sama, drag drop. Okey, so akan keluarlah tajuk dekat atas ni, sistem penilaian murid. Kemudian kita drag drop lagi. Saya nak pilih, tengok dulu perkataan sains darjah 4 ni sesuai tak. Saya kena tukar perkataan ni. Kita boleh cuba yang ni. Pergi dekat download tadi, kita drag dan drop yang ni. Kita buang dulu perkataan ni. Okey, kenapa tadi kita tak nampak yang mana satu kita nak edit? Sebab kita tak pergi dekat transfer control. Jadi better bila kita nak buat apa-apa perubahan, pergi dulu dekat transform control supaya kita nampak dengan jelas yang mana kita nak edit ataupun kita nak buang. So ini proses kita nak membuang layer yang gambar atau tulisan yang kita tak nak. Kita pergi ke terus klik button delete. Kemudian kita nak edit tulisan tadi tu yang dekat belakang yang kita baru dapat tu, kita pergi kat sini. Okay, ni lebih sesuai sikit lah. Okay. So inilah dia proses untuk menggabungkan background, gambar dan juga teks. So bila kita dah siap ni, proses untuk mengeksport gambar ni kepada format tertentu. Macam mana kita nak tukarkan atau kita nak eksport gambar ni menjadi satu format yang baru? Okey. Kalau kita pergi dekat button file ni, kita akan nampak export as kat tepi ni. Kita pilih PNG. Kita boleh juga pilih JPG, tapi saya prefer untuk guna PNG. Okay. Bila kita klik pada button more, kita akan nampak banyak lagi jenis-jenis format bagi gambar.
Macam-macam lagi format gambar kita boleh gunakan, tapi saya lebih prefer PNG. Okay, bila kita klik button PNG, automatik akan keluar kat sini saiz dari segi lebar dan tinggi dengan menggunakan pixel, berdasarkan pixel, tapi boleh juga pilih untuk format yang lain bagi mengikut keperluan kamu. Tapi sekarang ni saya nak guna pixel saja. Okey, so quality saya pilih 100%. Okey, saya klik button save. Okey. So gambar baru akan diwujudkan dengan nama berdasarkan nama kita punya file tadi. So kita boleh dapat kat mana? Dekat dalam download, kita akan dapat lihat hasil dekat sini dengan dia punya saiz kali 1600 kali 700 yang bersaiz 1.18 megabyte. Okay. Macam mana kita nak simpan gambar ni, background ni yang kita panggil data mentah, yang mana kita boleh edit lagi nanti bila kita nak guna akan datang. Okay, so kita pilih dekat button file ni, kita save as PSD. So bila kita save as PSD ni, kita boleh nanti guna dekat Adobe Photoshop juga. Okay, kalau kita tengok ni, bila kita klik, contohnya yang hasil tu kita boleh dapat tengok juga dekat Adobe Photoshop. Kalau dalam komputer kita memang dah ada software Adobe Photoshop ni, kita boleh gunakan juga, kita boleh edit juga menggunakan Adobe Photoshop. Kalau kita nak edit dalam keadaan offline, kita guna Adobe Photoshop. Okay. Tapi kalau tak ada, ini adalah alternatif untuk kita edit gambar. Kalau kita tak ada Adobe Photoshop dekat dalam komputer kita, kita boleh guna Photopea ni. Kat sini juga saya saya dah buat juga contoh gambar lain yang saya edit menggunakan Photopea. Okay, macam ni. Dan juga seperti ni. Macam ni. Itu saja dari saya hari ini. Semoga video ni bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Semoga video ini menjadi manfaat kepada semua. Semoga video ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.